Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Sihat Luqman? Alhamdulillah sihat Melissa. Okey, baik, kita mulakan berita utama TVS malam ini dengan berita tempatan. Silakan Luqman. Pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP sempena sambutan Tahun Baru Cina dipatuhi sepenuhnya di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Ismail memuji masyarakat Cina kerana patuh pada SOP berkenaan. Pada segi kedai-kedai makan lah. Kedai-kedai makan di mana berlaku lagi mereka yang masih terdekat untuk tidak mencantikkan betul-betul mereka semasa mereka masuki permis dan juga tidak menjaga penjagaan sosial. Namun begitu, sebanyak 70 kompaun dikeluarkan di seluruh Sarawak setakat Sabtu melibatkan kesalahan tidak mematuhi SOP seperti penjarakan fizikal dan tidak mencatatkan butiran kerana memasuki premis. Untuk makluman, pada 12 bulan pada sambutan Hari Baru Cina, kita ada keluarkan 10 kompaun kepada mereka yang tidak mematuhi SOP, iaitu penjagaan sosial. Dan tidak ada kesan mana-mana pelanggaran SOP ke atas Tahun Baru Cina lah. Dan saya ucapkan terima kasih lah pada masyarakat kaum Cina kerana telah mematuhi SOP lah. Itu tidak boleh 20 orang dan sebagainya. Bertujuan melahirkan generasi tenaga kerja mahir pada masa depan, Pusat Kecermelangan Teknikal Sarawak Sentex bakal dibina di Seri Aman. Menurut Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Radin Hollis, penubuhannya turut bertujuan untuk memudahkan golongan belia Seri Aman untuk memperoleh sijil pengajian di peringkat tinggi tanpa perlu berhijrah ke bandar-bandar besar. Tambah Francis, pihaknya juga peka terhadap kesukaran yang dihadapi penduduk bukan sahaja dari segi jarak, malah mengambil kira situasi keluarga yang tidak mampu menanggung perbelanjaan anak-anak lebih-lebih lagi apabila perlu mencari tempat tinggal dalam jangka masa yang lama. Lokasi pembinaannya telah pun diluluskan dan carangan juga telah pun dikemukakan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta pihak Yayasan Sarawak. Di Seri Aman kita fokus dengan agriculture dan kita memerlukan latihan center pusat latihan teknikal ini di Seri Aman dari segi commercial farming, agriculture, new technology dan juga TVET technical school like welding, tailoring, Langkah ini juga, tambah Francis, sesuai dengan potensi yang sedia ada di Seri Aman. Dengan keluasan tanahnya, graduan dari Sentex kelak akan mampu menguruskan sendiri kilang maupun ladang pertanian dengan pendekatan yang lebih moden. Kebanyakan kita memerlukan dari segi pengurusan dan pemasaran. So they can create a market. Then also they can create training center and they can macam collaborate dengan kerjaan agensi kerjaan yang menjalankan aktiviti untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka secara menyeluruh lah. Sistem tagang terbukti berkesan dalam usaha meningkatkan pendapatan penduduk menerusi penternakan pelbagai spesies ikan, air tawar dan menarik kehadiran pengunjung. Projek inovatif itu membawa banyak manfaat kepada masyarakat tempatan dalam pelbagai aspek termasuk mengubah imej kampung sebagai lokasi ekopelancongan. Seperti sistem tagang di kawasan Sungai Pelak, menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabong Hijang, yang menekankan konsep perkongsian pintar di antara masyarakat dan Jabatan Pertanian menerusi pelindungan, pemeliharaan dan pengurusan sumber perikanan sungai. Di kawasan saya, tempat saya di kawasan Dun Pelagus, kita ada satu tempat tagang, itu Sungai Pelak, itu sudah berjaya. Daripada itu saya bukan lahir di kawasan Pelagus, saya lahir di kawasan Baleh, di Sungai Entuloh lah, Teliai.
Dengan kejayaan sistem tagang, bukan di satu tempat saja, banyak tempat, dia banyak menguntungkan rakyat. Tambah Wilson, kawasan Sungai Bajang yang lokasinya dekat dengan kawasan sungai turut dilihat sesuai untuk menjalankan sistem tagang. National Park, host laga National Park yang antara Tasik Bakun dengan hulu sungai kita, hulu sungai Tuno, hulu sungai Melinau, hulu sungai Merirai, hulu sungai Entuluh, hulu sungai Teliai. Dengan perwatakan itu, kita dapat air bersih. Itu encourage us to buat tagang. Jelasnya, kawasan yang telah dilaksanakan sistem tagang akan diwartakan sebagai kawasan terkawal dan terlindung sekaligus mengekalkan ekosistem hutan sedia ada. Sementara itu, bagi tuai rumah undi Langkau, hasil ikan yang diperoleh menerusi sistem tagang akan dikongsi sama rata dengan penduduk lain di Rumah Panjang, sekaligus memudahkan mereka mendapat bekalan ikan sungai tanpa perlu ke pasar. Berpuluh kilo lah sudah kami ambil dari sini untuk makan sendirilah untuk rakyat saya di Rumah Panjang ini. Dalam jenis itu ikan tengadak lah kami selalu ambil lah, sebab itu yang banyak lah. Tetapi semua kami kurang ambil lah untuk makan, untuk orang melihat dia lah. Semua itu kami tidak ambil lah. Kami coba seminat ambil tengadak sajalah. Bagi mengekalkan kualiti, penduduk kampung telah bertanggungjawab untuk menjaganya daripada diceroboh atau diganggu bagi melindungi ikan-ikan yang dipelihara agar terus membesar dan membiak dengan baik. Sekiranya ikan-ikan sudah cukup matang, ia boleh diambil bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan, lebih-lebih lagi menjelang perayaan. Semasa gotong royong ataupun Christmas, kadang-kadang gawai kami dibenarkan oleh tuan rumah mengambil ataupun menuai ikan setakat 2-30 kilo lah macam tu dia. Tak boleh banyak. Sebab dia ada zon. Yang di tempat kita ni dia zon merah. Dan di luar sikit dia zon kuning. Macam tu. Di luar sikit dia zon hijau. Macam tu dia. Skim tagang rumah undi Sungai Benar Nanga Pelak ini menjadi tempat untuk menternak ikan air tawar yang menyediakan sumber makanan bagi penduduk di Rumah Panjang ini. Dan juga kawasan ini berpotensi untuk menjadi pusat ataupun tempat pelancongan sekaligus menjaga dan memelihara ekosistem sungai dan alam semula jadi di kawasan ini. Saya Setia Dawi bersama juru kamera Zain Hashim melaporkan dari Kapit untuk TVS. Pembinaan Masjid Daerah Daro bakal beri manfaat besar kepada penduduk setempat. Ia sekaligus menjadi satu kebanggaan khususnya bagi masyarakat Islam di kawasan tersebut. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiee Ahmad, pembinaannya membabitkan peruntukan sebanyak RM9.5 juta dan dijangka siap pada Ogos 2021. Sebuah masjid daerah dalam pembinaan. Masjid ini berkapasiti 1,680 boleh untuk menampung bilangan jemaah yang seramai 1,680 orang. Kerana sebelum ini Daro masih belum lagi mempunyai sebuah masjid daerah sendiri. Tambahnya lagi, dengan adanya masjid yang mempunyai kapasiti yang lebih besar dan dilengkapi dengan kemudahan yang lengkap, ia diharapkan dapat merapatkan ukhuwah penduduk setempat melalui penganjuran pelbagai aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Rata-rata masyarakat setempat juga melahirkan rasa syukur atas kemudahan yang diusahakan Kerajaan Sarawak yang dilihat semakin berkembang di Daro. Kerana terlalu banyak sudah perubahan yang telah dia berikan kepada daerah Daro ini, terutamanya kami Kampung Badong. Memang gembira kami. Kalau boleh untuk masa akan datang ditambahkan lagi lah projek lah. Tampil berbeza, Persatuan Nasional Dayak Bidayuh DBNA menghasilkan video kesedaran COVID-19 di dalam 4 dialek utama Bidayuh. Ini sebagai peringatan mengenai prosedur operasi standard SOP dan langkah pencegahannya bagi membendung penularan wabak ini. DBNA menerusi satu kenyataan berkata 4 dialek utama yang digunakan ialah Bukar Sadong, Bidayuh Bau, Biatah dan Salako. Video tersebut dapat ditonton di laman Facebook rasmi DBNA.
Video tersebut sudah banyak kali dikongsi dalam talian sejak ia dimuat naik di media sosial pada Sabtu. Pelancaran video itu telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong juga pada Sabtu di Dewan Serbaguna DBNA. Manyin yang juga penasihat DBNA berharap agar video itu dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Bidayuh, terutamanya mereka yang berada di kawasan luar bandar. Sementara itu, Presiden DBNA Datuk Iqbal Honjoi berkata persatuan itu memulakan program kesedaran ini kerana banyak kes COVID-19 berlaku di kampung-kampung termasuk kes yang dikesan di Bau. Dalam perkembangan sama, seramai 50 perwakilan sebulat suara bersetuju Majlis Tertinggi DBNA membelanjakan geran 16 juta ringgit daripada Kerajaan Sarawak untuk membina projek hostel DBNA yang setinggi 9 tingkat. Kerja-kerja pembinaan hostel komuniti DBNA yang mempunyai 96 bilik dan kemudahan lain dijadualkan bermula Mac dan dijangka selesai pada tahun 2023. Mercu tanda Bidayuh itu akan dibina di Ibu Pejabat DBNA di Jalan Kumpang Kuching. Lagi perkembangan berita tempatan, jasa dan pengorbanannya tidak dilupakan. 116 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang terjejas banjir di 8 negeri menerima bantuan wang ehsan dan sumbangan bagi meringankan bebanan mereka. Secara keseluruhannya, bantuan adalah berjumlah RM158,000. Daripada jumlah itu, RM73,000 adalah daripada inisiatif prihatin dan selebihnya membabitkan wang ehsan daripada Persatuan Kebajikan JBPM. Jadi, secara puratanya setiap orang ini yang mana menjadi ahli pada persatuan mereka akan mendapat lebih kurang 1,500 lah. Berasaskan kepada kerosakan yang ada di dalam rumah masing-masing. Yang mana nilai kerosakan dia adalah di bawah 5,000. Kita bagi jumlah yang tertentu, kadar tertentu. Yang lebih daripada 5,000 kita bagi kadar tertentu. Jadi sekiranya mereka ni adalah ahli persatuan kebajikan, dan mereka juga mendapat bantuan di bawah prihatin, jumlahnya lebih kurang 1,500. Tetapi yang bukan ahli itu mungkin dia kurang sikit lah. Kerana mereka bukan ahli, mereka hanya dapat bantuan daripada prihatin. Tambahnya, 7 anggota di Sarawak turut menerima bantuan tersebut berdasarkan penilaian dan senarai yang telah ditetapkan JBPM. Bantuan ini juga melibatkan bantuan daripada individu perseorangan dan badan-badan bukan kerajaan NGO. Ada juga daripada sebahagiannya tidak menyumbang di dalam bentuk kewangan. Mereka menyumbang di dalam bentuk barangan. Barangan ini kita kumpul dan juga kita akan agihkan kepada mangsa-mangsa yang begitu teruklah yang terjejas akibat daripada banjir ini. Pertama sekali yang di pantai timur di mana mereka tinggal selai sepinggang. So kita akan bantu melalui agihan barangan tersebut dalam masa yang terdekat lagi. Ini adalah dalam bentuk barang keperluan seperti makanan dan juga pakaian asas serta untuk selimut dan sebagainya. Penubuhan Persatuan Kebajikan JBPM bertujuan untuk membantu menyalurkan bantuan kewangan kepada ahli atau tanggungan ahli apabila berdepan insiden kematian, sakit akibat kemalangan dan ditimpa bencana alam. Sehingga Disember tahun lalu, seramai 10,355 atau 77% daripada keseluruhan pegawai dan anggota telah menyertai Persatuan Kebajikan tersebut. Tarikh pendaftaran baru dan kemas kini bagi bantuan prihatin rakyat BPR yang sebelum ini dibuka dari 15 Januari hingga 15 Februari kini dilanjutkan sehingga 25 Februari. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia bagi memastikan BPR diterima oleh mereka yang layak serta mengambil kira Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di hampir seluruh negara ketika ini. Hanya pemohon yang tidak pernah menerima bantuan sara hidup BSH 2020 atau Bantuan Prihatin Nasional BPN B40 serta isi rumah berpendapatan RM5,000 dan ke bawah sebulan perlu membuat permohonan baharu.
Penerima BSH 2020 dan BPN B40 yang lulus sebelum ini tidak perlu membuat pendaftaran baharu atau kemaskini sekiranya tiada sebarang perubahan maklumat. Pembayaran fasa 1 BPR juga akan dipercepatkan kepada penghujung Februari ini seperti yang diumumkan dalam pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai pada 18 Januari lepas. Manakala bayaran fasa 2 pula dijangka dibuat awal Mei. Setakat ini, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM telah menerima hampir 550,000 permohonan baru yang perlu disahkan dan disemak silang di dalam sistem. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula penghujung Februari ini tidak boleh gagal dan perlu mencapai matlamatnya. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata usaha ini memerlukan kerjasama semua pihak, memandangkan negara yang melaksanakan program imunisasi mula menunjukkan pemilihan terhadap aspek ekonomi mereka. Tegas Khairi, sebarang gangguan terhadap program ini akan mengundang kepada ketidaktentuan ekonomi. Malah tambahnya, program imunisasi ini juga amat penting untuk menyaksikan bilangan jangkitan COVID-19 dan jumlah pesakit di unit rawatan rapi ICU menurun. Berikutan pencapaian itu, kerajaan mempunyai asas untuk memutuskan supaya lebih banyak aktiviti ekonomi dan sosial beroperasi seperti biasa. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula akhir bulan Februari ini akan menyediakan 2 dos suntikan vaksin keluaran Pfizer bagi setiap penerima. Menurut Pengarah Institut Penyelidikan Klinikal Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Kalairasu Perisami, dos pertama akan disuntik manakala dos kedua akan disimpan untuk disuntik selepas 21 hari daripada suntikan pertama. Rekod penerima juga katanya akan didaftarkan dalam aplikasi MySejahtera. Setiap dos yang diberi, satu dos akan disimpan. Itu adalah cara pelaksanaan vaksinasi, di mana dos itu telah pun disimpan untuk pemberian dos kedua. Jadi tidak akan timbul di mana penerima dos pertama tidak ada stok untuk penerimaan dos kedua. Apabila dos pertama itu diberi, dos kedua itu telah pun tersimpan untuk penerima tersebut. Dan perkara ini akan tercatat dalam rekod kad vaksinasi dan juga melalui aplikasi MySejahtera. Sementara itu, jelas Dr. Kalairasu, dos kedua yang diambil juga perlu menggunakan vaksin keluaran yang sama. Ini adalah untuk mengelakkan keberkesanannya terganggu. Pengambilan vaksin contohnya vaksin Pfizer memerlukan pengambilan 2 dos untuk mencapai 95% keberkesanan bagi mencegah jangkitan. Kita tidak boleh bercampur antara satu vaksin dengan lain. Ini tidak akan memberi efikasi ataupun keberkesanan yang telah pun tercatat daripada percubaan klinikal. Oleh itu, sekiranya seorang itu menerima dos pertama vaksin Pfizer, dos kedua pun mestilah dos Pfizer. Kecuali timbul masalah sampingan yang menghalang seseorang itu daripada menerima dos tersebut. Begitu juga untuk dos daripada contohnya vaksin AstraZeneca, juga vaksin Moderna dan sebagainya. Setiap orang itu mesti menerima dos pertama dan kedua daripada produk yang sama. Malaysia akan menerima vaksin Pfizer yang meliputi keperluan 20% populasi yang akan diterima sepanjang tahun. Selain vaksin Pfizer, Malaysia juga telah memeterai perjanjian untuk pembelian vaksin keluaran AstraZeneca UK, Sinovac China dan Sputnik V Rusia. Baik, seterusnya, isu mental dalam kalangan kanak-kanak semakin membimbangkan, memerlukan individu bergelar ibu bapa untuk memainkan peranan sebaiknya. Lebih-lebih lagi dalam menentukan kesejahteraan mental kanak-kanak tatkala dunia masih dibelenggu pandemik COVID-19.
Menurut Kaunselor Kolej Sidmas Sarawak Halida Halim, ibu bapa merupakan sistem sokongan yang paling utama dan paling dekat dengan kanak-kanak. Jelasnya, memberi sokongan bukanlah semata-mata menyediakan kemudahan seperti telefon bimbit, internet mahupun komputer riba, malah ia lebih kepada memberi tumpuan yang mendalam khususnya dalam menilai emosi anak masing-masing. Ibu bapa pun kena jadi kreatif masa tempoh PKP ni. Jadi kreatif ni maksudnya macam, okey, tak boleh main kat luar, jom kita main kat rumah. Apa yang kita boleh buat kat rumah? Tolong ibu buat kek ke, sama-sama kemas halaman rumah ke, cipta permainan yang simple ke, permainan biasa-biasa, duduk main monopoli pun, benda macam tu pun dah okey. Antara faktor mempengaruhi tercetusnya masalah mental dalam kalangan kanak-kanak adalah apabila berlakunya perubahan dalam rutin harian mereka. Umur kanak-kanak ni adalah umur yang memang suka untuk bermain, nak meneroka sana sini, nak pergi sana sini, pergi buat aktiviti luar. Tapi apabila kita terpaksa duduk di rumah, jadi benda tu tersekat. Jadi rutin ataupun perkara yang mereka suka lakukan tu macam terstop kejap. Benda tu berpotensi untuk menjejaskanlah mereka punya emosi ataupun tingkah laku. And then kesan daripada benda ni, kalau dari segi emosi, kanak-kanak boleh menjadi murung, boleh menjadi sedih ataupun oversensitif. Sarawak merekodkan sebanyak 161 kes positif COVID-19 pada Ahad. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 6,586 kes. 60 kes direkodkan di Subis, Sibu 45, Bintulu 16, Kapit 15, Samarahan 12, Miri 5, Julau 2, manakala daerah Kuching, Seri Aman, Seratok, Pakan, Beluru dan Karawit masing-masing merekodkan 1 kes. Sementara itu, kluster yang masih aktif di Sarawak kekal sebanyak 16 kluster. Pada Ahad juga, 3 kes kematian baru dilaporkan melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian di Sarawak meningkat kepada 61 kes. Malaysia mencatatkan jumlah kes sembuh tertinggi pada Ahad dengan sebanyak 4,525 kes, menjadikan jumlah sembuh secara keseluruhan sebanyak 213,814 kes. Sementara itu, sebanyak 2,464 kes baru COVID-19 direkodkan, menjadikan keseluruhan kes di negara ini sebanyak 264,269 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 3 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan daripada luar negara, manakala selebihnya merupakan jangkitan kes tempatan. Manakala kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini sebanyak 49,490 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia dengan duka citanya turut memaklumkan pertambahan sebanyak 7 kes kematian baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian kini sebanyak 965 kes. Setakat ini, sebanyak 260 kes sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu, 111 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sebanyak 122 kesalahan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2021 direkodkan di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rosal Wahid, kesalahan itu membabitkan 79 kes gagal mempamerkan tanda harga, diikuti 36 kes gagal menggunakan tanda harga merah jambu. Baki 7 kes lagi adalah kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Daripada keseluruhan kes tersebut, negeri Johor merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 56 kes, Perak 15 kes dan Sabah sebanyak 13 kes. Dalam pada itu, KPDN HEP juga menerima sebanyak 794 aduan melibatkan pembelian dalam talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan lepas. Ia melibatkan pelbagai aduan antaranya penipuan, kerosakan barangan dan barang tidak sampai ke tangan pembeli.
Baik, kehadiran seekor buaya di Sungai Rantau Panjang Batu Kawah Kuching mencetuskan gempar dalam kalangan penduduk kampung. Buaya itu dikatakan muncul secara tiba-tiba di permukaan sungai. Saksi kejadian Monirul Jeffrey berkata, ketika kejadian dirinya bersama rakan sedang memancing sebelum terserempak reptilia terbabit sekitar jam 1.30 petang. Semasa kami langgar buaya ya tadi, kami rakamnya, lepas kami rakamnya, kami langgar buaya terus bergerak ke arah air. Lepasnya si tahu sini tujuannya, kami orang terus pergi dari tempat dia lah. Tambah Jeffrey, saiznya dianggarkan sekitar 10 kaki. Terdahulu rakaman video kehadiran buaya itu dikongsi di akaun Facebook Sarawak Edition dan mendapat 212 perkongsian dan 9,700 paparan. Okey, Luqman, sebab kita lama tak jumpa, saya rasa Luqman semakin sadar sekarang. Pergi gym tak? Sebelum pandemik ni saya selalu ke gym, Melissa. Tapi sejak pandemik ini saya kurang ke gym. Kenapa ya, Melissa? Okey, kita ada cerita menarik ni, Luqman. Di mana kita tahu sekarang ini, jangan risau Luqman, sebab sekarang ni sudah ada teknologi untuk ketahanan dan kecergasan fizikal tanpa pergi ke gym. Di mana sistem kecergasan ini, Active 5 oleh Active Body ini dapat menjadi solusi sempurna untuk latihan berdasarkan digital. Peranti ini juga mudah digunakan semasa duduk atau berdiri dan senang digunakan semasa jadi penumpang di dalam kereta, kapal terbang atau pengangkutan awam. Maksudnya kita duduk sekarang pun boleh guna sebenarnya. Jadi sekarang ni kita tanpa ke gym pun kita boleh kekal cergas, kan Melissa? Betul. Nanti kita gym sama boleh? Boleh. Okey. Jadi mengakhiri utama TVS malam ini, kita kongsikan bikisan ini untuk tatapan anda, dan dengan itu saya Balisa Sari dan rakan penyampai. Dan saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam.